Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Harap-harap semuanya sihat. Alhamdulillah. Hazal yawm sanadrusu safhah 8 wa 9 wa 10. Kita akan belajar al-kalimah tilmizun, tilmizatun, muallimun, muallimatun, ana, anta wa anti. Baik. Antum musta'idun? Hayya nabda. انظروا إلى صفحة 8. طيب بهذه الصفحة موجود الصورة. Di dalam muka surat ni ada gambar surah baina at-tilmiz wa tilmizatun. طيب وفي هذه الصورة موجود 4 صور. Ada 4 gambar kecil. Gambar yang pertama ialah gambar murid lelaki, gambar guru lelaki, gambar murid perempuan dan juga gambar guru perempuan. Baik, mumtaz. Astami'u wa uraddidu. Dengar dan ulang sebut. Baik, tengok pada gambar yang pertama, unzuru ila surah al-ula, gambar murid lelaki ini. Ikut saya sebut, tilmizun. Tilmizun. Jayid. Bagus. Okey, sekarang kita tengok kepada surah al-thaniyah, gambar yang kedua, gambar murid perempuan ni. Astami'u wa uraddidu. Tilmizatun. Tilmizatun. Jayid. Jayidun kullukum. Baik. Kita dah baca 2. Satu tilmizun, satu tilmizatun. Unzuru ila surah al-thalithah, gambar yang ketiga di sini. Baik. Astami'u wa uraddidu. Muallimun. Muallimun. Jayid. Bagus. Jadi sekarang wal'an unzuru ila surah ar-rabi'ah atau surah al-akhirah, gambar yang keempat. Astami'u wa uraddidu. Dengar dan ulang baca. Ulang sebut. Muallimatun. 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 Jayid. Baik, kita dah baca 4 perkataan. Baik, kalau kita dengar perkataan yang kita baca tadi, apakah beza? Di antara ada beza tak di antara tilmizun dan tilmizatun? Antara muallimun dan muallimatun. Dekat sini ada gambar yang lebih detail dengan ejaan dia sekali. Kalau kita ingat minggu lepas kita dah belajar tentang as-sakinah dan juga kita belajar tentang musyaddadah. Hari ini kita akan baca lagi perkataan yang ada perkataan sakinah. Di sini contoh sakinah. Ini contoh musyaddadah. Ini contoh sakinah. Ini contoh musyaddadah. Okey, kita tengok pada perkataan yang pertama. Aqra'u thumma uraddidu. Saya baca. Kemudian kita akan ulang balik perkataan yang bawah. Muallimun. Muallimun. Taib, aina muallimun? Yang mana satu muallimun kita baca ni? Mumtaz. Yang ini. Ini guru lelaki kita sebut sebagai muallimun. Guru lelaki. Ejaan muallimun satu persatu. Mu'allimun. Mu'allimun. Kalau ingat minggu lepas saya dah ajar, musyaddadah bermaksud ada 2 perkataan yang sama. Perkataan yang pertama bertanda sakinah dan perkataan yang kedua ada baris. Jadi apa kita buat ialah kita buang perkataan pertama yang bersakinah dan kita gantikan dengan tanda musyaddadah dekat atas ni. Ini ialah contoh macam mana kita nak tulis perkataan muallimun satu persatu. Di sini tunjuk bahawa maksud dia tanda syaddah ni bermaksud ada 2 huruf, satu sakinah, satu huruf berbaris. Baiklah, kita terus kepada yang kedua. Tilmizun.
tilmizun. Taib, aina tilmizun? Jaid. Tilmizun menunjukkan kepada arah budak ini, iaitu ataupun maksud dia dalam bahasa Melayu murid lelaki. Murid lelaki. Tilmizun. 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 Jaid. Minggu lepas kita dah belajar perkataan sakinah yang pertama. Kita matikan huruf lam ni hanya bunyi l. Til. T. I. L. Til. Dia mati kat situ. Kemudian mim, ya, kasrah. Kita baca dengan keadaan yang tawilah ataupun bacaan yang panjang. Bagus. Tilmizun. Murid lelaki. Muallimun. Tilmizun. Okay, bagus. Sekarang kita pergi ke perkataan yang ketiga pula. Aqra'u wa uraddidu. Muallimatun. Muallimatun. Mumtaz. Muallimatun, kalau kita baca, maksud saya, kalau kita baca dengan keadaan kita sukunkan huruf yang akhir, di sini tamarutah dia akan jadi muallimah. Contohnya kita panggil muallimah arba'iyah, muallimah maisarah. Kalau macam saya, Ustaz Yusof, muallim Yusof. Maksud dia Cikgu Yusof ataupun Guru Yusof ataupun Ustaz Yusof. Muallimah maksud dia guru perempuan, Mumtaz. Okay, sekarang kita baca perkataan muallimah tu satu persatu. Mu al li ma tun. Mu al li ma tun. Baik, sama juga dengan perkataan muallimun, sebab di sini ada syaddah. Syaddah bermaksud ada dua perkataan. Perkataan yang pertama bertanda sukun dan perkataan yang kedua berbaris. Jadi apa kita buat dalam ejaan? Kita buangkan perkataan huruf yang pertama bertanda sakinah ini, kemudian kita gantikan dengan tanda syaddah. Maksud dia bila kita baca Al-Quran atau membaca perkataan bahasa Arab, kita nampak ada perkataan syaddah, masa kita tahu. Maksud dia huruf ni sebenarnya asalnya ada dua, yang dibuang satu kerana dua huruf tu ialah huruf yang sama dan huruf pertama bertanda sakinah. Baik, kita pergi kepada perkataan yang keempat. Tilmizatun. Tilmizatun. Mumtaz. Baiklah, apa makna tilmizatun? Murid perempuan. Jaid. Kulukum. Jaid. Tilmizun, murid lelaki. Tilmizatun bermakna murid perempuan. Sekarang kita baca perkataan dia satu persatu. Tilmizatun. Tilmizatun. Jaid. Di sini ada contoh huruf sakinah, lam sakinah, kemudian mi kita baca tawilah ataupun panjang kerana kasrah selepas dia ada huruf ya mati ataupun ya sakinah. Kemudian za ni kita baca pendek. Kenapa? Limaza naqra'u za qasirah? Betul, kerana za fathah selepas dia tiada huruf alif. Jadi kita baca dengan kadar bacaan pendek sahaja, ataupun kalau kita belajar tajwid dalam Al-Quran, kita baca dalam keadaan satu harkat. Til, mi, za, tun. Ataupun kalau kita baca, kita matikan huruf hujung ni. Tilmizah. Tilmizah. Jaid. Ta marbutah bila kita matikan, dia akan menjadi huruf ha. Dia tak sama dengan ta yang terbuka tu. Jadi kalau kita sebenarnya, kita baca dekat sini dalam buku, kita akan sebut semua baris yang ada dekat sini. Tilmizun, tilmizatun, muallimun, muallimatun. Walakin ahyanan dalam kita bercakap harian, terutama di negeri Arab, mereka tak akan sebut huruf yang akhir ni. Mereka akan sakinahkan saja. Okey, contohnya dia akan sebut muallim.
Ulang baca. Muallim. Jaid. Muallimah. Muallimah. Jaid. Tilmiz. Tilmiz. Mumtaz. Tilmizah. Tilmizah. Jaid. Jadi kita tahu bila katakan contohnya di kelas nanti, katakan saya tanya awak, man anta? Siapa kamu? Awak jawab tilmizun, betul. Tilmiz pun betul juga. Ataupun kalau saya tanya yang murid-murid perempuan, kalau kamu jawab ana tilmizatun, betul. Kalau awak jawab ana tilmizah pun betul juga. Jangan risau sebab huruf hujung ni biasanya bila kita sebutan dalam perbualan ataupun dalam dialog, kita matikan je hujung, senang. Okey. Baik. Sekarang nampak tak gambar brain ni? Maksud dia kita kena fikir sikit lah. Gambar brain ni maksud dia harus berfikir. Antiku wa umayyizu. Sebutkan dan tentukan. Maksud dia kita sebutkan perkataan ni dan kita tentukan siapa dia ni. Baik. Tengok perkataan yang pertama. Muallim. Ikut saya baca. Muallim. Muallimun. Baik. Ma makna muallimun? Atau aina muallimun? Kita tengok gambar ini. Yang mana satu muallimun? Betul. Guru lelaki ataupun lelaki yang berbaju akhdar, berbaju hijau ini muallimun, ataupun beliau adalah seorang guru lelaki. Baiklah, kita tengok perkataan kedua. Muallimatun. Ikut saya baca. Muallimatun. Aina muallimatun? Yang mana satu muallimatun? Ini kah? Ataupun yang ini? Ataupun yang ini? Baik, Mumtaz. Yang ini. Yang berbaju azraq. Yang berbaju biru ini ialah muallimatun. Maksud dia muallimatun ialah guru perempuan. Baiklah, yang ketiga. Tilmizun. Ikut saya baca. Tilmizun. Baik, aina tilmizun? Yang ini ataupun yang ini? Jaid. Tilmizun maksud dia murid lelaki. Bila saya cakap tilmiz, qiyaman. Dalam kelas nanti sebenarnya saya cakap tilmizun, qiyaman. Maksud dia saya nak murid lelaki sahaja yang bangun. Yang akhir sekali, tilmizatun. Ikut saya baca. Tilmizatun. Baik, Mumtaz. Aina tilmizatun? Yang ini. Jadi yang terakhir ini ialah tilmizatun bermaksud murid perempuan. Tapi kalau dalam kelas, sa'aqulu tilmizatun kummi. Saya cakap murid-murid perempuan bangun. Jadi murid perempuan saja yang bangun. Baik. Okey, kalau kita tengok dekat sini, apa beza perkataan yang warna biru ini dengan perkataan yang berwarna pink? Baik. Betul. Yang biru ini merujuk kepada orang lelaki ataupun dalam bahasa Arab kita sebut muzakkar. Muzakkar ataupun orang lelaki. Dalam bahasa ini kita sebut male. Okey. Baik, warna pink ni merujuk kepada muannas ataupun orang perempuan, female. Apa beza perkataan biru dan juga perkataan yang pink ni? Betul. Perkataan biru hujung dia tiada ta marbutah. Perkataan yang pink ni ada ta marbutah. Maksud dia di dalam bahasa Arab bila perkataan-perkataan kata ganti diri, kata nama, terutamanya kata nama, untuk lelaki dia tak ada ta marbutah. Kemudian perkataan yang sama kalau kita nak rujuk kepada orang perempuan, kita ada ta marbutah. Contohnya selain daripada yang ini, contohnya doktor, tabibun. Doktor,
tabibun. Itu ialah merujuk. Kalau kita sebut tabibun saja, dia boleh merujuk kepada general ataupun setakat tentang semua doktor, ataupun saya rujuk kepada doktor lelaki sahaja. Kemudian kalau saya nak addresskan ataupun saya nak merujuk kepada doktor perempuan, kita akan sebut tabibatun. Tambah ta marbutah di hujung dia. Tabibatun. Itu adalah beza kata muzakkar dan kata muannas. Contoh yang kedua, selain daripada muallimun dan tilmizun, jurutera, muhandisun. Muhandisun, jurutera. Itu merujuk kepada jurutera secara general, dan kita rujuk juga kepada maksud dia jurutera lelaki. Tapi kalau jurutera itu perempuan, kita nak khaskan kepada perempuan, kita boleh sebut sebagai muhandisatun. Muhandisatun. Kita tambah tun. Okey, kemudian contoh seterusnya. Guru besar. Ketua sekolah ataupun ketua sekolah lah, guru besar lah kita panggil, ataupun pengetua. Mudirun. Mudirun. Mudirun Edi bin Amir. Maksudnya guru besar Edi bin Amir. Tapi kalau guru besar kita perempuan, contohnya guru besar kita Aminah, kita boleh sebut Mudirun Aminah. Salah. Kita kena sebut Mudiratun Aminah. Sebab perempuan. Kita tambah ta marbutah di hujung dia. Jadi lepas ni kalau kita tengok perkataan ada ta marbutah, maksud dia merujuk kepada perempuan. Kita kena ingat tu. Ta marbutah merujuk perempuan. Yang tak ada ta marbutah merujuk kepada lelaki. Itulah undang-undang yang paling asas sekali yang risau. Baiklah, seterusnya. Unzuru ila safha tis'atun, muka surat 10. Tak. Yang ini ialah dhamir ataupun kata ganti diri. Hari ini kita akan ajar kata ganti diri yang paling simple, iaitu kata ganti diri yang pertama untuk saya dan juga kamu. Okey. Baiklah. Tengok gambar yang pertama ini, unzuru ila hazihi surah wa fiha mawjud salasat talamiz, ada 3 orang, 2 orang tilmizun, 1 orang tilmizatun. Taib. Tengok kepada gambar tilmizun. Okey, taib. Aqra'u wa uraddidu. Baca dan ulang baca. Ikut saya baca. Ana. Okey, ikut macam ni. Ana. Ana. Apa maksud ana? Taib, mumtaz. Ana maksud dia saya. Contohnya, saya ialah seorang guru. Saya perkenalkan diri saya. Ana muallimun. Kenapa saya sebut ana muallimun? Lianna saya ialah orang lelaki. Ana muallimun. Contohnya kalau saya ialah guru perempuan, contohnya. Ana muallimatun. Ataupun contohnya saya doktor perempuan. Ana tabibatun. Kalau saya ialah doktor lelaki, ana tabibun. Ana maksud dia saya, itu paling asas lah. Kena ingat, bila sebut ana, saya. Bila saya tanya, awak ni siapa? Ana tilmizun. Kalau saya jumpa awak dekat bilik guru ke, ataupun awak tegur saya tak kenal awak, contohnya, man anta? Ana tilmizun. Min SK kompleks KLIA. Maksud dia, saya tilmizun, saya murid, min dari SK kompleks KLIA. Baik. Unzuru ila tilmizatun huna. Tengok pada gambar murid perempuan ini. Okey, dia tunjuk kepada kawan dia. Kawan dia ialah seorang kawan lelaki dia. Okey, dia sebut anta. 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 Baik. Ma makna anta? Kalau ana, saya. Anta maksud dia kamu ataupun awak. Ataupun orang Sembilan cakap kau. Anta. Tapi anta ni, tengok kepada baris fathah hata ni, ia merujuk kepada, tengok, tunjuk kepada kawan lelaki. Jadi kalau saya nak cakap, contohnya, Muhammad. Baik. Anta Muhammad.
Anta tilmizun. Kamu Muhammad. Kamu ialah murid lelaki. Baik. Anta raja. Anta tilmizun min SK kompleks KLIA. Maksud dia, awak raja. Awak ialah murid dari sekolah kebangsaan kompleks KLIA. Baik, unzuru ila tilmiz al-akhir, murid yang akhir sekali ni, dia pula tunjuk kepada kawan perempuan dia. Sebelah dia. Nampak tangan dia tunjuk ni? Okey, dan dia sebut. Okey, Taib, ikra ma'i, baca dengan saya. Anti. Anti. Bukan anti makcik ni anti. Anti. Apa makna anti? Mumtaz. Anti maksud dia kamu. Kamu juga maksud dia. Tetapi maksud dia kita merujuk kepada kita tunjuk orang perempuan. Contohnya anti Nabila. Anti tilmizatun. Okey, kita contoh. Anti muallimatun arba'iyah. Ataupun anti muallimatun maisarah. Maksudnya kamu ialah cikgu muallimah maisarah. Ataupun kamu ialah muallimah arba'iyah. Dan kalau awak nak cakap dengan saya pula, anta muallimun Yusuf. Anta muallimun Yusuf. Jadi dekat situ kita tahu. Maksud dia kita bercakap dengan orang lelaki. Okay, saya harap kamu faham. Senang je benda ni. Kita hanya belajar ana, anta, anti. Ini paling asas. Nanti kita akan belajar lagi. Banyak lagi kata ganti diri yang lain. Mereka, kamu untuk 2 orang, kamu untuk ramai, kami dan sebagainya. Okay, untuk hari ni kita 3 saja. Ana, anta dan juga anti. Senang je. Senang je orang nak ingat kan? Baik. Tengok yang gambar bawah ni, gambar brain. Okay, brain maksudnya kita kena fikir. Macam latihan berfikir lah. Kalau kat kelas ni saya akan tanya awak. Tapi sekarang ni saya akan tanya awak secara dalam video je lah. InsyaAllah balik. Dan 1 Mac ni kita akan balik sekolah. Kita akan pulun habis-habis. Kita akan belajar betul-betul kat sekolah. Mesti seronok. Okay, baik. Akra'u wa uhaddidu. Baca dan tentukan juga. Baca dan juga tentukan. Maksud dia tentukan apa? Tentukan domer ataupun kata ganti diri yang kita nak gunakan untuk gambar-gambar ini. Okey, baiklah. Gambar yang pertama sekali. Okey, kita tengok ada 2 orang muallimah. Ataupun dalam bahasa kita sebut muallimatani. Pun ada 2 orang muallimah dekat sini. Muallimah yang baju pink ni dia tunjuk kepada muallimah baju biru. Apa kata ganti diri yang sesuai untuk dia nak tunjuk tu? Ana atau anta ataupun anti. Baik, mumtaz. Jadi, katakan diri yang paling sesuai ialah anti. Kerana anti merujuk kepada female ataupun orang perempuan. Baiklah. Yang kedua, gambar kedua. Gambar kedua. Okey, ada 2 orang muallimun atau muallimani. 2 orang muallimun. Okey, dia tengah tunjuk kepada kawan dia. Mungkin dia perkenalkan kawan dia. Kemudian, apakah kata ganti diri yang sesuai? Yang untuk muallimun. Ana ataupun anta ataupun anti. Jaid. Yang sesuai ialah, yang betul ialah anta. Kerana dia merujuk kepada muallimun, seorang guru lelaki. Baiklah. Yang gambar ketiga. Tilmizatun ini dia tunjuk kepada diri dia sendiri. Ayo. Saya ataupun saya. Ataupun orang New Zealand cakap Dan. Ni Dan ni lah. Apa kata ganti diri yang sesuai untuk nak cakap Dan ni? Ana atau anta ataupun anti. Mumtaz. Yang paling sesuai ialah ana. Sebab dia merujuk kepada diri dia sendiri. Okey, baiklah. Untuk ana, lelaki ke perempuan sama juga. Hanya ana je. Ana Yusuf. Ana Fatimah. Ana Ali. Ana Zakia. Semua ana.
Tapi kalau untuk kamu, kita ada bezakan anta dan juga anti. Jadi dekat sini kita belajar ada beberapa perkataan. Yang pertama sekali kita sebut perkataan muallimun, muallimatun, tilmizun, tilmizatun, ana, anta, anti. Ada 7 perkataan. Jadi yang kita kena tengok ialah dekat sini dalam bahasa Arab, dia fokuskan perkataan, asingkan antara muzakkar dan juga muannas. Maksudnya perkataan merujuk kepada orang lelaki dan juga orang perempuan. Yang pertama sekali, kalau perkataan tu kata nama biasa macam ni, kata nama am, dia akan ada ta marbutah untuk kalimah merujuk kepada perempuan, dan kalau untuk lelaki tak ada ta marbutah. Dan kata ganti diri untuk kamu pula, kalau untuk murid orang lelaki muzakkar kita akan gunakan ta, dan untuk muannas ataupun merujuk kepada orang perempuan kita akan gunakan ti. Okey, ingat kat situ. Jadi tak apa. Lepas ni dalam kelas kita akan sebut selalu anta, kum. Maksudnya saya cakap kepada murid lelaki lepas saya. Anti, kummi. Maksudnya saya suruh murid perempuan itu. Contohnya saya tunjuk kepada siapa-siapa lah. Jadi untuk latihan, okay, saya nak kamu buka awak punya buku latihan awak. Okay, taib. Buka muka surat 8 ataupun Safhah Samaniyah. Okay. Latihan yang ini, okay, ikut saya baca. Wafiq thumman sakh. Wafiq thumman sakh. Maksud dia, suaikan, kemudian tulis. Okay, senang je. Kita ada belajar 4 perkataan, betul? Tilmizatun, muallimatun, muallimun dan tilmizun. Tentukan tilmizatun siapa? Tadi kita dah tanyakan. Kalau tak pasti boleh tengok balik buku. Tilmizatun, contohnya saya bagi contoh yang pertama. Tilmizatun ialah bermakna murid perempuan. Kat sini mana murid perempuan? Di sini murid perempuan. Jadi saya nak awak suaikan bucu ini ke sini. Kemudian, maaf. Suaikan bucu ini ke sini. Kemudian ambil perkataan ini, tulis di bawahnya. Tilmizatun. Dan seterusnya. Muallimun. Aina muallimun. Muallim. Aina muallim. Tilmizun. Aina tilmizun. Suaikan. Okey, baiklah. Sebelum awak buat, saya nak minta tolong sikit. Tuliskan di atas bucu kosong, kawasan kosong ni, di sini dan juga di sini, tarikh hari ini. Ataupun tarikh kita belajar kelas kita pada hari Selasa, Yaumus Thulatha, 23 hari bulan 2 tahun 2021. Kalau awak tak pandai tulis bahasa Arab, tak apa. Tulis bahasa Melayu pun tak apa. Jadi saya senang. Ini latihan pada hari ini. Okey? Baiklah. Latihan seterusnya, Safhah Samaniyah. Minta maaf. Safhah Tis'ah, muka surat 9. Yang ini, sil thumman sakh. Sil thumman sakh. Maksud dia suruh sambungkan perkataan ini dan tulis. Yang ini senang. Sebab dah ada perkataan dekat sini. Cuma awak perlu ikut dia titik-titik ni satu persatu sampai menjadi perkataan yang bersambung. Okey? Tilmizatun. Pastikan titik ni pun awak tulis juga. Kebanyakan murid apabila buat latihan, titik tu dia tak tekan. Jadi kalau titik tak tekan, saya tak dapat bagi markah penuh lah. Ataupun saya tak akan tandakan sebagai betul. Sebab titik tu penting. Kalau titik ni awak tak buat, mungkin dia boleh jadi ya. Mungkin dia jadi ba. Mungkin dia boleh jadi nun. Sebab tu titik ni penting. 2 titik di atas masuk huruf ta, mumtaz. Okay? Kemudian, muka surat 10, Safhah 10, Imla' thumma qra'. Okay. Imla' maksudnya tuliskan, kemudian baca. Baca tak perlulah, baca nanti kita akan baca dalam kelas, jangan risau. Okay, baiklah. Yang ini, maksud dia, tengok pada gambar ini, yang ini dia tunjuk kepada siapa? Diri dia sendiri. Betul? Yang ini dia tunjuk siapa? Kawan dia ialah seorang kawan lelaki. Yang ini dia tunjuk kepada siapa? Kawan dia ialah seorang murid perempuan. Jadi anta, kita tunjuk kepada murid lelaki ataupun murid perempuan atau kepada diri sendiri? Bagus. Baik, contoh yang pertama, anta
Maksudnya kita tunjuk kepada murid lelaki. Ambil perkataan anta ni dan tulis di sini. Baiklah, seterusnya ana. Tunjuk kepada siapa? Saya, kamu kawan lelaki ataupun kamu kawan perempuan. Baik, ana merujuk kepada saya, diri sendiri. Jadi ambil perkataan ana ni dan tuliskan di sini. Tulis besar-besar, cantik-cantik dan jelas. Dan akhir sekali anti. Tunjuk kepada saya atau kawan lelaki ataupun kamu kawan perempuan. Betul. Dia menunjuk kepada anti, menunjuk kepada kamu sebagai kawan perempuan. Jadi ambil anti ni tulis di sini. Okey, ingat kat situ ana, anta dan anti. Dan latihan yang terakhir, 4 muka surat ni, tapi latihan tak banyak. Jangan risau, sebab awak ada masa seminggu nak buat. Kalau tak siap pun jangan risau. Dekat kelas saya akan cek balik. Saya tak akan marah, insyaAllah. Tapi kalau ada masa, saya minta awak buat. Dia senang je sebab latihan ni 3 perkataan. Saya dah beritahu jawapan. Yang ini pun ada sesuaikan 4 perkataan saja. Yang ini awak tinggal salin saja. Tak banyak sangat pun. Dan ini latihan yang terakhir, ahada asyara sil thumma ktub. Maksudnya dia suruh sambungkan perkataan ini, kemudian tulis. Tulis ataupun dalam bahasa mudahnya, tulis perkataan-perkataan ini di dalam kalimah yang bersambung. Ana, alif, nun, alif. Ana. Anta. Macam mana perkataan bersambung dia? Jadi kita kena tahulah huruf alif boleh sambung tak sebelah sini? Tak boleh. Huruf nun boleh sambung tak selepas dia? Boleh. Jadi dan seterusnya. Okay, baiklah. Kalau awak confused, boleh tengok buku teks. Muka surat yang sama. Ataupun awak boleh tengok perkataan sebelah ni. Ada. Tilmizatun, tilmizun. Tengok kat sini pun ada perkataan dia. Cuma selak 2-3 line. Dan cuba tulis cantik, secantik yang mungkin. Dan yang paling penting, saya boleh baca. Baiklah. Itu saja kelas kita pada minggu ini. Kita dah belajar 7 perkataan pada hari ini. Tilmizun, tilmizatun, muallimun, muallimatun, ana, anta, anti. Ada 7. Dan latihan dia ialah sama juga daripada muka surat 8, 9, 10 dan juga 11. InsyaAllah nanti saya akan bagi link. Tik nama awak dekat link tu. Okay? Sebab link tu penting sebab guru besar nak tengok kehadiran penyertaan murid-murid dan awak dalam kelas kita secara online ni. Kalau awak tak tik, saya risau nanti guru besar ingat awak tak penting kelas. Tak naklah macam tu. Sebab kita dalam kelas online ni pun tak susah sangat pun, insyaAllah. Kalau tak ada masa sekarang, sebab tu saya buat video rakaman. Kalau awak tak ada masa sekarang nak tonton, awak tonton malam. Awak boleh tonton hari Ahad, hari Sabtu ataupun petang, ikut kesesuaian awak. Okay? Jadi saya tak nak paksa awak duduk betul-betul pukul 10.30 dekat depan dia. Kalau awak boleh buat 10.30 sampai 11, maaf, 11.30 sampai 12.30 duduk buat latihan nombor ni memang terbaik. Saya galakkan. Tapi kalau tak sempat ataupun mungkin dibuat apa, awak tak dapat nak tengok ke atau sebagainya, boleh tengok kemudian pun boleh. InsyaAllah saya akan masukkan link ni dalam YouTube dan juga link untuk penyertaan kelas awak ataupun kita sebut kehadiran lah. Kehadiran kelas tu saya akan bagi link dekat dalam grup supaya mak awak boleh tandakan. Jadi itu saja. Sekali lagi saya tak pernah bosan nak ingatkan kepada awak dan juga diri saya dan juga anak saya juga. Jaga kebersihan, kerap cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, lepas makan cuci tangan. Kalau tak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. InsyaAllah kita doa sama-sama sebagai virus COVID-19 ni lekaslah tamat dan kita boleh bersekolah dan bermain dan belajar dan beraktiviti seperti sedia kala ataupun macam normal di sekolah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tag saya. Dan jangan lupa tik attendance dengan awak dekat link yang akan saya bagi nanti. Alright, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.